Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatin ukhawiyyah, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي قدوة للمسلمين وقوة للمجاهدين ورحمة للعالمين، النبي والرحمة والشفيع الأمة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتخضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مظلوم لك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Wa amma ba'd, fal mukarram al muhtaram, berbahagia dan dimulakan Tuan Penaraju acara majlis Fadil Imam kita Ustaz Saiful Bahri, berbahagia kekandana juga Imam sebentar tadi Al-Fadil Ustaz Hasri, kandana Effendi, seluruh sahjatan kuasa, Sahibul Ma'ali, Tuan Guru, para alim ulama, para pimpinan jamaah, pimpinan masyarakat setempat, para haji, para hajah, para pemuda serta pemudi Islam, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah ta'ala sekalian. Marilah sama-sama sebelum daripada kita memulakan tazkirah pada malam ini, marilah kita sama-sama meletakkan niat, kiranya nantinya ada pahala yang bakal diberikan oleh Allah. Kita hadirkan khususnya kepada almarhum Tuan Guru Haji Harun Baik. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang budiman, pada malam ini insya-Allah anda suka membawa hati dan pendengaran tuan-tuan untuk kita sama-sama melihat sebuah pesanan yang terkandung dalam sebuah kitab yang telah dikarang oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang ialah bernama Nasaihul Ibad. Dan pada malam ini kita nak tengok satu kalam yang disebut oleh seorang ulama yang telah dipetik oleh Al-Imam Ibn Hajar, yang ialah berkata ulama ini, yang ialah katanya, man lam yakhshallah lam yanju min az-zallati lisan. Sesiapa sahaja yang tidak takut kepada Allah, maka dia tidak akan selamat daripada kesalahan bicara. Orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan mengeluarkan kalam yang bukan-bukan, apatah lagi untuk berbohong ataupun berdusta
atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ingatan yang keras daripada baginda. Baginda telah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah sabda baginda, sesiapa yang dengan sengaja dia berbohong, dia berdusta di atas nama aku, maka kata Nabi, persiapkanlah dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Sebab itu orang yang takut kepada Allah, dia sangat memerhatikan lisan, tutur bicara. Apatah lagi bila kita duduk di dalam bulan Ramadan, sehingga bila kita dengar umpatan yang tidak elok, Nabi mengajar kepada kita supaya kita sebut kepada teman kita, "Ini shaim, aku berpuasa." Tuan-tuan, tapi kita sedih. Dalam bulan Ramadan kita melihat ada orang yang boleh sebut zaman Nabi makan roti jala cicak buat kari. Ini apa punya cerita. Dan juga videonya terbaru. Kadang-kadang mana seorang yang ada ilmu agama menyambitkan anak menjadi najis bila bapa isap rokok. Sebab itu semalam mana sebut, bila mana ulama dan umarah berbohong, maka musibah dan bala Allah Ta'ala akan datangkan pun berbondong-bondong. Dan inilah yang sedang Allah uji kita. Selepas satu hilang MH370, meletup pula MH17. Dan selepas ini kita pun tidak pasti apa lagi bentuk ujian, apa lagi bentuk musibah, apa lagi bentuk dugaan yang bakal dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga kena ingat Nabi telah bersabda, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khafi'atihi." Rawahu Imam Tabarani. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bila baginda bersabda, beruntunglah bagi orang yang menguasai lisannya, yang mana rumah tinggalnya membuatkan dia akan luas, dan bagaimana dia menangis atas segala kesalahan. Ada 3 bentuk. Pertama, Nabi sebut beruntung bagi orang yang jaga lisan. Kedua, yang mana dia senang tinggal di rumah. Rumah dia jadi luas. Bukan seronok duduk kedai kopi, sembang sampai 3-4 pagi, tak tahu apa kepala ikut dia sembang. Dia jadikan rumah dia sebagai masjid, jadikan sembahyang sebagai pengisian bila dia duduk dalam rumah, jadikan channel-channel agama sebagai siaran TV yang berkumandang yang ke udara dalam rumah. Maka orang sebegini pun beruntung. Dan kemudian yang ketiga, Nabi sebut orang yang menangis atas segala kesilapan, kesalahan yang dilakukan kepada Allah. Ayuh mukminin mukminat, kita duduk dalam bulan Ramadan. Ramadan makin meninggalkan kita. Selang beberapa hari saja lagi kita akan kehilangan Ramadan. Kita akan kehilangan satu pemberian yang agung yang telah diberikan oleh Allah, yang belum tentu tahun depan kita akan jumpa, yang boleh tentu selepas daripada malam ini kita akan masih lagi hidup. Maka sebab itu apa saja dosa yang kita lakukan kepada Allah, emang dosa berzina sekalipun, dosa minum arak, dosa riba, dosa judi, dosa menentang hukum Allah, dosa culas dan malas melakukan kerja Islam, kita taubat kepada Allah tuan-tuan, kerana Nabi sebut at-taibu habibullah wa taibu minadz dzambi kama la dzanba lahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, orang yang bertaubat adalah merupakan kekasih Allah, dan mereka yang bertaubat daripada dosanya seumpama orang yang tidak ada dosa. Anda baru ni singgah satu kedai pun, kita kereta bentin putih, enjin kena obat, bala nak sabut pala tu pun bukan banyak, walaupun muda. Jadi nak kata nak jilbab raya, orang nak fikir lagi, tak mau fikir. Itu malam ni datang tazkirah, ni kereta satu orang, dia bagi pinjam. Kata tak pala, ustaz guna ada lagi mana tak siap.
Jadi kita ada aircon pun panas, kita bawa pergi ke aircon. Ada orang berbudi, kita berbahasa. Jadi tuan-tuan tengah ambil aircon, ambil kursi duduk, tak nak tunggu siap, tak perasan tepi tu, kena tikar aircon. Kita dengan pakai kopiah, saya dengan baju Melayu. Terus saya tengok seorang main motor dah. Sekali seorang main jalan, tengok satu macam muka kepala dah. Kata bersepah dia. Dan pandang kiri lah, kedai sport tertutup. Tu dia ingat aku pejabat agama Islam kena. Nampak lagi tu sedih tuan-tuan orang Melayu. Pagi-pagi kita temukan dia pun buka ke 10, dia pun sampai awal. Nanti kalau mengikut tapi tak payah. Sebab dia tengok ada putih-putih, gamuk ni pegawai pejabat agama. Jadi tuan-tuan, dosa kita taubat tuan-tuan. Ni bulan Ramadan. Barang siapa yang kalau dia berzina dalam bulan Ramadan, habis saja Ramadan, dalam kitab sebut kata Imam Ibn Hajar, dia tidak akan mendapat sebarang rahmat daripada Allah sehinggalah datang Ramadan berikutnya. Jangan main-main. Lepas tu kalau bulan Ramadan pun ada lagi kes tanggapan perbuatan percubaan melakukan persetubuhan haram memang berat dah. Nak kata apa? Tapi inilah hakikat. Kata Imam Hajar, langsung tak dapat rahmat daripada Allah sampai dia kena tunggu Ramadan lagi satu. Kalau sekiranya dia hidup, kalau mampus sama macam tu bahaya. Yang ketiganya pula, bagaimana kata ulama, wa man lam yakhsha qudumahu Allah lam yanju qalbuhu min al-haram wal syubhat. Dan sesiapa yang tidak takut terhadap datangnya dirinya kepada Allah, maka dia tidak boleh menyelamatkan hatinya daripada segala yang diharamkan dan juga perkara yang syubhat. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah haram ni terbahagi kepada dua. Pertama disebut ulama muharramun li dzati, haram pada zat. Haram pada zat ni contoh apa dia? Contoh bangkai, contoh darah. Ini contoh haram pada zat. Dan malam ni sampai kita sekarang kena mengajak sama. Dan sebab malam ni ramai. Kau nak harap kuliah maghrib tak dapat ramai macam ni. Tak dapat. Jadi dah ramai, kau nak mengajak tu tak ada dekat-dekat, lepas tu 3 pagi baru. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Taala sekalian, punya pertama al-haram, ada zat. Maka yang ni tuan-tuan disebut tidak halal kecuali untuk menahan kekalnya roh. Boleh makan, tapi kalau kita darurat betul-betul nak mati, nak kau makan, dibenarkan. Benda yang haram pada zat. Yang keduanya pula disebut berkaitan dengan ini terus dalam kawan kita. Yang inilah wasani halal fi nafsih, yang halal pada dirinya seperti air yang suci dan beras. Akan tetapi benda itu milik orang lain, maka haram atasnya. Ini bahasa kita. Dan kata haram izat, haram li ghairi. Tapi ayat ini dia cantik lagi. Dia konopil. Jadi maksud kata, maksudnya ada benda contoh dia halal, beras halal, tapi kita ambil orang punya ada dia haram. Walaupun zat dia tak haram, contoh boleh faham. Jadi dia maksud haram terbahagi kepada dua. Sementara benda yang syubhat ni pula terbahagi kepada 3. Yang pertama, ma tayaqqana tahrimahu wa syakka fi hillihi wa fi hadha hukmul haram. Sesuatu yang kita yakin haram ni, cuma ragu-ragu dalam halal ni, maka dalam perkara ini hukum jatuh kata haram. Dan kita jelas haram, cuma kita ragu soal halal. Dan kita ragu kita jelas haram, kita cuma ragu, maka hukum tetap jatuh haram. Contoh paling mudah rokok. Rokok ni semua tahu haram, tapi isyak lagi. Dan yang hisap ni pun dia ragu-ragu juga soal halal. Tu yang sah makruh, sah haram. Tapi kemanapun kata ulama, hukum tetap jatuh haram. Dan anda pada sebut tempoh hari, bila mana anda masuk bidang biar halal, cek apa semua, rokok mengandungi hemoglobin babi.
Jadi kalau Ramadan boleh tinggal, habis Ramadan tinggalkan terus. Setiap rokok tu tuan-tuan sumbang kepada Yahudi. Indirectly, tuan-tuan lah membunuh orang Palestin. Tuan-tuan lah membunuh orang di Gaza. Dan sebab tu habis Ramadan ni kamu kata sangat, bila engkau henti pokok ke apa, nampak kali bagi elok buat macam putus rokok, berisap. Berisap lah, sedap tak sedap, talan biar. Kamu kalau tak ada asap, ambil petrol tu coba cucur, confirm ada asapnya. Jadi mukminin-mukminat yang dimulakan oleh Allah, kita ni janganlah sampai bila Gaza kena serang baru nak boikot ni, baru tak nak masuk McD, tak nak pergi Burger King. Selama ni bukan terdarah tak bawa. Jadi kita ni orang Islam, orang Yahudi tengok gelipur, tengok kita, tindakan kita, sikap kita, watak kita Yahudi gelap tu. Memang Yahudi gelap. Kita bersikap acuh tidak acuh untuk berperang dengan Yahudi laknatullah alaihi. Yang kedua ni pula tuan-tuan disebut lagi dalam soal syubhah, wa ma tayaqana hillahu wa syakka fi tahrimihi hadhihi syubhah tarkuha min al-war. Sesuatu yang diyakini asal dia halal, cuma kita ragu-ragu pun ada haram, maka meninggalkannya kata ulama adalah merupakan satu sikap yang warak. Benda tu asal halal, cuma kita ragu pun ada unsur haram. Contoh macam mana? Contoh makan di restoran hebat-hebat, di pavilion tingkat 6 masuk celadang, tahu celadang, restoran siap sedap. Dan ada baru ni dekat nak buka puasa ada orang telefon, Dr. Ustaz dia buka puasa di pavilion hebat. Nak kata ada apa itu, kami boleh kata kita main cukup lah, jangan cakap banyak. Ada orang nak jumpa TV, orang nombor 2 Petronas. Adalah dia tak boleh dedak apa benda nak sebar dengan dia. Masuklah dalam restoran celadang, makan tiba punya kenyang. Bini anak nak pergi basuh tangan, tengok-tengok botol arak, saya mampus tu. Itu tak apa auditor ada. Buat lagu mana kan. Jadi contoh kalau tinggal tu orang, kita tak tahu lah mana nak tahu. Tengok makan, tengok nyandu tu semua apa-apa lebih lah tu. Nombor 2 tu pun semua agama kemah. Jadi dah tentulah bila dia panggil ustaz, dalam anggapan mestilah dia make sure tempat tu bersih, halal. Kita bila makan. Tapi bila bini abang tu nak korek tak lepas. Boleh korek, tarik keluar balik pakai PO boleh. Tak boleh lah. Jadi mukminin-mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian itu masuk warak. Walaupun apa halal. Kalau kita ragu ada haram di situ, tinggal. Yang tinggal tu nama dia warak. Ini adalah pesan untuk pilih anak dan tuan-tuan semua. Sebab kena banyak. Yang ketiga ni pula kata ulama, wa ma yahtamilu an yakuna halalan wa haraman fayanbaghi tarkuhu. Sesuatunya mirip antara halal dan haram, tak boleh pasti berat sebelah mana, maka apa patut kita buat, sepatutnya kita tinggal. Dan kalau kita tak jelas 50-50 antara halal dan haram, maka ini antara 3 tingkatan syubhah. Dan orang yang betul-betul dia takut kepada Allah, dia nak jumpa dengan Allah, maka yang kedua dia akan jaga perkara. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita diajar untuk melihat dengan apa kita beriftar. Kita buka puasa, kita makan wangnya rasuah ke apa, kita tengok. Mukminin-mukminat yang dimulakan oleh Allah. Yang ketiganya pula kata ulama, wa man lam yakun aisan anil khalqi lam yakun min at-tamr. Sesiapa sahaja yang tidak berputus asa daripada makhluk, maka dia tidak akan selamat daripada sifat tamak, sifat rakus. Dia gemuk bergantung pada makhluk, menjadikan makhluk sebagai tujuan hidup, menjadikan kesenangan dunia sebagai matlamat akhir. Dan inilah yang menyebabkan orang makan orang. Bukan pada hakikat istilah orang makan orang. Yang terbaru tuan-tuan, kita hampir saja menang Islam di bumi seberang, tetapi kita tewas dalam satu putusan pilihan raya yang sangat kotor dan keji. Dan Jokowi menang dengan undi yang sangat kotor. Dan sampai sekarang Prabowo serta ormas serta partai politik Islam enggan menerima putusan pilihan raya Presiden Indonesia.
Dan sebab apa KPU-nya macam SPR lah di sini, dan didapati tuan-tuan agak curang dalam sistem pilihan raya presiden yang baru saja lepas. Dan Parti Islam tipis hanya sikit. Prabowo itu mewakili gabungan partai Islam. Dan bagaimana mereka menamakan diri mereka gabungan jalur merah dan putih. Dan ini antara kempen daripada gerakan Islam di sana, bagaimana mereka berhasrat untuk menendang segala kepentingan daripada negara asing supaya kembali dimiliki oleh rakyat. Dan ini sama sekali tidak disenangi oleh Yahudi dan Konco. Dan sebab itu belum sempat keputusan dan rasmi diumumkan, media-media barat sudah mencanangkan bahawa Jokowi menang. Siapa Jokowi? Jokowi di belakangnya didalangi antaranya Ketua Dewan Geraja Indonesia Jeneral Simatupang, itu nama, dan Ketua Dewan Geraja Indonesia, dan juga didalangi oleh kelompok minoriti Cina, didalangi oleh gerakan Kristian, gerakan Yahudi. Dan akhirnya tuan-tuan dia menang, berpura-pura menuduh Prabowo terhadap isu hak asasi manusia dan sebagainya. Wahal tuan-tuan, agenda mereka sangat jahat. Sebab ulama Indonesia menolak Jokowi untuk menjadi presiden. Tapi kita ni tak nampak. Tak nampak bocor di politik pun juga. Dua abang dia masuk kajang sebab apa? Sebab nak mencontohi Jokowi kepala otak. Maka kena Jokowi juga. Jadi tuan-tuan puan-puan, dia dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian. Jokowi sebelum bertanding menjadi presiden, tuan-tuan tahu dia meminta restu daripada siapa? Dia minta restu daripada seorang bapa farmasi. Ada tak nak sebut nama? Tapi tuan-tuan boleh balik buka The Jewish Prime Asia. Bagaimana satu artikel yang ditulis oleh Andrew Harris, seorang jurnalis yang berpangkalan di Melbourne, menyebutkan bahawa beliau lah yang bertanggungjawab membawa masuk kanak-kanak Yahudi di zaman Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri negara Arab Yahudi. Dia bertanggungjawab, dia berselindung dalam agenda yang sangat tersembunyi, menubuhkan Global Peace Forum pada tahun 2006. Walhal yang dijemput adalah Dr. Moloch, seorang doktor daripada negara Arab Yahudi, dan dia mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan seorang yang bernama Yahya Cohen. Sama-sama belajar di Usi Malaya di Singapura dalam jurusan perubatan. Dan itulah teman baik dia, sama-sama makan coklat, sama-sama minum kopi. Dan dialah yang terpaksa didatangi oleh Jokowi untuk minta restu sebelum berlangsungnya pemilihan presiden. Jadi dia ni siapa? Lepas tu tuan-tuan buka, tuan-tuan balik buka blog tu, dan blog yang bertajuk The Jewish Prime Asia. Dan ada pada si blog. Sebab apa ni bukti? Kita bukan cakap kosong ni. Kita bukan jenis bagi batu sembunyi tangan. Dan kita sebut benda ada fakta. Mu'minin mu'minat yang dimulakan oleh Allah, tajuk artikel tu One Family's World of Buddhism in Malaysia. Itu tajuk artikel. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lepas tu nak sebut, jangan dinosaur depan mata kita tak nampak, tapi kuman tu duduk berapa benua, berapa jauh daripada tempat kita nampak. Berapa punya besar kepala Yahudi dalam negara kita tak nampak. Kuman dia duduk jauh kita nampak. Mu'minin mu'minat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebab inilah yang menyebabkan manusia tamak dengan kuasa. Dan sebab apa dia tidak pernah berkuasa daripada makhluk. Yang keempatnya pula kata ulama, "Amal lam yakun hafizan ala amali lam yanju min ar-riya." Sesiapa saja yang tidak boleh menjaga amalnya, maka dia tidak akan selamat daripada riya. Orang yang jaga amalan dia akan menjauhi riya. Dan bagaimana Nabi telah berpesan, "Iyyakum, berhati-hatilah kamu, antukhallitu ta'atullah bi hubbi thana'il ibad fatahbata a'malukum." Rawahu Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Yang inilah sabda baginda, berhati-hatilah kamu daripada mencampur adukkan ketaatan kepada makhluk dan juga pujian serta kesenangan daripada makhluk, kerana hancurlah amal dengan sebab perbuatan kamu. Kita buat satu benda, fikir Allah, bukan fikir manusia kita, manusia suka kita, bukan fikir nak suruh manusia puji kita, tapi kita buat apa pun semata-mata kerana Allah, walaupun manusia tak suka kita. Itu kita kena tahu, walaupun manusia benci. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya pula, wa man lam yasta'in billah ala ihtirasi qalbi lam yanju min al-hasad. Dan sesiapa saja yang dia tak minta pertolongan kepada Allah untuk melindungi hatinya, maka dia tidak akan selamat daripada kedengkian. Kita ni manusia kena jaga. Hati ni mudah sangat dihinggapi dengan sifat hasad, dan kalau mana dia melihat orang lain ada kelebihan, so favorit. Dia tengok orang lain pandai lagi ceramah pada dia, dia tengok orang lain pangkat lagi tinggi daripada dia, dia tengok orang lain anak lebih ramai daripada dia, dia tengok orang lain bini lagi ramai daripada dia. Dia tengok orang lain apa lagi, apa saya punya lebih tuan-tuan, maka itu akan menimbulkan hasad, akan menimbulkan dengki. Maka mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab itulah hati kita kalau nak pelihara, maka kita kena minta tolong kepada Allah. Salah satu cara kita perbanyakkan sembahyang, kita perbanyakkan zikrullah untuk hilangkan riak, perbanyakkan selawat, kata Syekh Yusuf Nabhani. Sebab selawat ni kita puji Nabi, kita bukan puji diri kita, kita puji Nabi. Bila kita puji Nabi ini, kata riak pun tak ada, hati pun bersih, hati pun jernih, dan insya-Allah hasad tidak akan mendatangi hati. Dan bagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yufsidul iman kama yufsidus sabru al-asad. Kedengkian itu merosak iman, seperti halnya seperti halnya rosaknya yufsidul sabru al-asad. Yang ialah rosaknya madu dengan satu jenis pokok sabru. Ini tanya orang Yaman kan? Dia ada satu pokok di Yaman, kalau getah masuk dalam madu tu boleh pahit. Itu masuk hadis ni. Dan tapi kalau kita tak tahu, dibaca ni kita tak faham. Di Yaman, dan dia ada satu pokok madu. Mana itu madu? Dan masuk getah tu sikit pahit. Jadi macam itulah gambaran Nabi nak sebut bagaimana rosaknya iman kita sebab dengki. Hebat macam mana iman kita, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, dan kalau mana ada dengki, habis. Tak ada macam madu yang baik kerana pupuk. Mukminin mukminat sekalian, yang keenam yang pula kata ulama Nabi Rasulullah, wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan lam yanju min al-ujub. Sesiapa yang tidak memandang orang yang lebih utama daripadanya ilmu dan amalnya, maka dia tidak akan selamat daripada sifat ujub. Muslimin muslimat yang dimulakan oleh Allah, yang inilah sabda Nabi. Tengok keterangan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menguatkan apa yang disebut oleh ulama. Man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluhu. Rawahu Abu Nu'aim. Nabi telah bersabda, sesiapa sahaja yang memuji dirinya sendiri atas perbuatan solat yang dilakukan, maka sesungguhnya telah sesat sikap syukurnya dan terhapus segala amalan. Amal dia hapus. Dia melihat kebaikan yang dia buat sebab ini ujub. Kita buat baik, malam ni kita datang tarawih, semua sebab hidayah daripada Allah, anugerah daripada Allah. Bukan sebab kita sihat. Banyak orang sihat masjid tak mai. Banyak orang sihat macam ni duduk jalan tak, pusing beli apa tak tahu. Tawa pimeng kat 7 kali. Tepi tu ada masjid India, orang buat tarawih, baca bukan sedap dan selawat apa. Dia pergi jalan tak, siap pakai jubah. Pokok selisih dengan kawan, dia nak abang habis tarawih ni main. Kawan balik, sana baru masuk 2 rakaat baru takkan habis lah. Hang sekarang macam mana? Bulan mana? Itu bayar. Pokok lah, pipi lagi spesial mana nak tahu.
dengan geng Fatimah Zahra. Kena terbilang malam tu baru nak pergi cari bodoh raya untuk siap pun terkam. Selisih dua orang baru tu puncak tu. Bukan sinilah tempat lain, tempat lain. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah. Sebab tu 6 pesanan daripada alim ulama ni kita ambil yang hebat. Dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang kamil, insan yang sempurna, yang betul-betul menjaga hubungan antara dirinya dan Allah Ta'ala. Sebab benda-benda ni tuan-tuan bukan senang, dia perlu kepada mujahadah, dia perlukan kepada latihan. Jadi macam ketua pramugara. Sebab tu ada sebut apa yang berlaku ni semua Allah nak suruh kita fikir. Tuan-tuan, ketua pramugara MH17, dia boleh berlawanan dengan polisi syarikat. Sepanjang sesi penerbangan, dia sebagai ketua pramugara, penerbangan yang membabitkan dia tak benarkan Arab di bidang. Tu orang yang tak mengajar agama. Tuan-tuan, kalau kita tak seorang ustaz situ agak-agak, dia berani tak? Berani tak? Dalam TV orang tanya hukum sikit, sebab apa? Takut kena agam. Kalau masuk forum RTM tu ada sistem kad merah, kad kuning. Tanyalah kepada panel-panel forum perdana orang Islam. Salah cakap sikit angkat kad kuning, kerah kepala, detail juga cakap, dia bagi kad merah. Kena kad merah, tak turun daripada kursi forum tu, nanti SP ni angkat tarik turun tu. Tu forum perdana. Orang mengajar agama kadang-kadang tak ada telur je, no black stone. Bayar. Nak tegur umarahnya zalim tak boleh. Tegur pramugara, orang yang keindahan, mengaji tu masjid tapi iman dia hebat tu. Tu kata hebat. Walau ustaz-ustaz selebriti ni semua buat sakit hati. Cakap mampu. Kalau putih jalan tak putih jalan. Sekian lagi dia nak abang bola cekencok pada zaman Nabi. Ni kata pening akhir zaman. Itu Nabi sebut akhir zaman. Banyak orang pandai pidato tapi hati macam serigala. Bila dia bagi fatwa kata Nabi, walu wa awal, dia sesat dan dia menyesatkan orang ini. Macam ni lah yang umarah dan zalim ni, dia nak sangat. Sebab apa? Supaya masyarakat lebih jauh yang sesat daripada Islam yang sebenar yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekali itu tazkirah kita pada malam ni. Dan tadi pun imam kita dah umum, dan lepas ni akan dihafalkan sejadah. Tuan-tuan ambil balon Ramadan yang terakhir ni untuk kita teruskan tabarruan insya-Allah. Apatah lagi tadi diumumkan orang yang nak pergi mengaji, dia pergi mengaji nanti jadi guru dan mengajar, pahala tu insya-Allah free dapat pada tuan-tuan. Dan bagi pada ahli ilmu ni, kata Imam Sayyidi, satu tuan-tuan lagi 900,000 dibalas oleh Allah. Bukan sikit jadi tuan-tuan perempuan itu sahaja. Dan marilah kita tawakuf dengan membacakan tasbih kifarah wa suratul asr. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi tawfiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah.